Assalamualaikum, saya Fitri Yahya. Anda bersama saya kembali dalam Baru Masuk, podcast yang setiap bersama anda untuk kita kongsikan pelbagai ilmu dan juga maklumat. Kali ini saya nak berbincang bersama dengan anda di Baru Masuk tentang TVET. TVET keluaran mara ni adakah laku ataupun tidak? TVET mara laku ke dalam masa yang santainya? Dan saya nak bersama dengan dua individu yang akan menggerakkan podcast pada hari ini. Saya perkenalkan yang pertama, teknologis Abdul Malik bin Ludin yang merupakan timbalan pengarah 1 bahagian kemahiran teknikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adalah Inai saya perasan. Ni mengundi betul. Orang Kemaman. Oh, patutlah. Okey. Dan kita gandingkan dengan seorang pemuda yang tadi saya nampak stylo unik, Zul Fakaruddin bin Zulkarnain, alumni Giat Mara Kuala Lumpur, bidang jahitan pakaian lelaki. Betul. Assalamualaikum Abang Fikri. Gabra sebab first time dapat jumpa Abang Fikri. Saya tengok dalam TV je. So macam ke depan. Oh, tapi anda unik sikit lah. Budak fashion kan. So stylish. Oh, okey. Tadi saya ingatkan macam Preka Aina Abdul bukan ya? InsyaAllah bakal. Okey, tak apa. Doakan. InsyaAllah. Okey, baik. Kita berbicara tentang TVET. TVET merujuk kepada technical, vocational, educational, training. Tapi itulah, seingat saya, kalau kita sembang tentang TVET ni, tuan, orang akan ingat ni untuk budak yang tercicing, yang tak cemerlang, yang tak nampak pintu lain dah. Dia terpaksa juga sama pengajian tapi dia pilih TVET. Jadi satu persepsi yang sangat kejam lah ya. Tapi untuk membersihkan persepsi itu, macam mana dapat dikongsikan? Ya. Dia memang kalau kita tengok perception masyarakat ataupun pendekatan dahulu-dahulu, TVET ni dia jadi pilihan kedua. Tapi kebelakangan ni kita dah banyak buat pelbagai inisiatif. Even ada pelajar-pelajar lepasan daripada TVET yang dah belajar keluar. Belajar, sambung belajar. Kalau contoh dia ambil CJ, pergi ke diploma. Ataupun ada yang diploma sambung kepada universiti dalam negara. Even ada yang keluar negara. Pergi Auckland, pergi New Zealand dalam tempoh yang pendek berbanding mungkin dia kalau dia ambil straight daripada SPM 4 tahun ke 5 tahun, yang ni mungkin tambah lagi 2 tahun atau 3 tahun dia dah dapat degree di overseas. So mungkin persepsi dahulu dengan keadaan sekarang, dengan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan, dia dah memberi perception baru kepada masyarakat. Ada parent yang baru-baru ni yang anak dia dapat 11A. 11A, dia mak ayah dia ni ada cadangan lah untuk anak ni belajar, sambung belajar di mana. Tapi anak dia ni dah memang dia aim nak masuk AKM dalam bidang elektronik. So kita ya, di dekat kita, ini adalah satu pencapaian kerana bukan daripada parent tapi daripada anak sendiri yang memang kata terbuka fikiran untuk masuk bidang 11A. 11A. Macam pihak TVET tu macam mana? Macam awak terlalu bagus untuk ini ataupun macam menerimanya? Kita menerima sebab dalam program kita memberi ruang sama ada budak yang kurang bagus, budak yang sederhana bagus atau budak yang bagus. So kalau pendekatan tu orang kata secara horizontal lah, mana semua aliran pelajar boleh masuk, sama ada Giat Mara sampai ke UniKL, IKM, Institut Kemahiran Mara, Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Giat Mara, German Malaysia Institute. So kalau dia punya result kurang bagus, masuk Giat Mara. Atau yang bagus pun ramai sebenarnya masuk Giat Mara. Bukan kata persepsi dulu tak bagus masuk Giat. Sekarang ni yang pentingnya kita nak tengok kita nak ke mana selepas habis belajar. Kalau kita nak jadi doktor. Saya nak tambah sikit. Dulu saya umur 32 tahun ni. One of my biggest regret dalam life ialah waktu zaman kita orang belajar dulu, kita orang ada persepsi macam cikgu saya cakap macam kalau tak pandai masuklah sekolah kemahiran.
So benda kalau tu, tak pandai. so benda tu okey. macam kita rasa macam sayang. Maksud saya bila saya dah habis belajar, dan saya dulu ada rajin buat blog semua kan. So ada satu waktu tu pergi dekat TVET dekat Jalan Setapak. So berbual dengan cikgu dia. So cikgu dia cakap apa, student jahitan dia orang boleh hantar pergi Korea and then balik dapat gaji tinggi. So something yang kita tak pernah tahu pun. Oh, that thing happen rupanya dekat Tibet. And then bila dah masuk Giat Mara ni, baru kita tahu rupanya apa, kita orang punya cikgu Yaya umpamanya apa, sebab student Tibet pergi sampai London apa untuk untuk belajar kat sana. And then Hanafi bila dia masuk pertandingan World Skill daripada Sarawak, dia boleh pergi China. So benda-benda cerita-cerita macam tu yang tak ada waktu zaman saya. Kita orang hanya diberitahu yang kau masuk TVET sebab kau tak pandai. That's it. So macam kita ada desakan untuk kau nak jadi bagus, kau kena masuk aliran sains. Something yang biggest macam Zul memang lepasan TVET memang masuk terus ke ataupun memang ada banyak U-turn, ada banyak simpang? Dulu waktu zaman saya, kita orang academic is the best, macam kena akademik lah. So macam memang ambil masa lama gila nak masuk kepada bidang fashion sebab lepas SPM tak berapa pandai, matematik ambil 2 kali D juga. And then apa, masuk pula form 6. Waktu tu memang dah terdetik sebab memang daripada kecil minat menjahit. Tapi sebab apa, macam kita dengar TVET untuk budak-budak yang macam walaupun kita tak pandai tapi kita tak nak orang pandang kita macam tu. Betul. Dia jadi pandang rendah lah. Kalau masuk TVET ni untuk nak pandai. Walhal sebab apa? Tuan rasa mungkin kerana tak dipromosikan dengan giat ke, ataupun hanya dalam kelompok tertentu ke, ataupun tak sampai kepada pengetahuan masyarakat tu, sebab apa? Dia kalau ikut promosi ni, yalah, zaman sekarang ni lagi mudah lah kita kata dengan sosial media, TikToknya. Tapi stigma atau perception masyarakat ni, kalau lepas SPM masih lagi engineering, doktor, engineer, cikgu kan. Walhal engineering punya ni ada juga kat TVET. Engineering teknologi pun ada kat TVET. Walhal lecturer-lecturer kita pun yang doktor pun ramai. So dia tak boleh dah lagi kita tengok bahawa TVET ni dah tak ada option sangat baru nak masuk. Walhal kalau macam saya kata budak sebelah A tadi kan, dia boleh meyakinkan parent dia. Kalau ikut parent dia kata sebelah A kot kan, try masuk tempat lain dulu. Atau dia boleh banyak lagi option, tapi dia nekat nak masuk IKM dalam bidang elektronik. So saya nampak itu adalah kesan promosi bahawa TVET ni boleh jadi pilihan. Kalau kita dapat kita perincikan kembali kan, di bawah TVET Mara ni apa yang establish, contohnya macam ada IKM. Kalau dalam TVET Mara ni kita Giat Mara paling banyak. Kita ada 232 institution. Setiap parlimen sekurang-kurangnya kita ada satu Giat Mara. Giat Mara ni dia community based institution lah. Yang kedua, kita ada Institut Kemahiran Mara, IKM. So ini kita ada 14. Lepas tu kita ada College Kemahiran Tinggi Mara, KKTM. Ada 10. And then kita ada Mara Japan Industrial Institute. Ada satu di Berandang. And then kita ada German Malaysia Institute, ada satu juga di Bangi. And then seterusnya kita ada yang Higher TVET, Universiti Kuala Lumpur. Yang ni Universiti Kuala Lumpur dia ada diploma, degree, master sampai ke PhD. So laluan kita tu daripada Giat Mara sampai ke PhD, complete ekosistem. Mana kata kalau orang masuk Giat Mara, dia boleh sampai ke PhD. Laluan dia tu. Macam Zul diploma bidang lain? Diploma dalam bidang fashion juga. Tapi anda macam mana boleh sampai betul-betul menjiwai Giat Mara? Dulu waktu saya masuk diploma dekat KLMUC, bila kita masuk technical kita tak bagus. So end up waktu final memang projek memang sampah gila. So ingat waktu tu Faizal Hamid yang jadi judges kita orang, waktu saya presentkan saya punya projek, dia just puji kata you can survive in fashion industry because you can talk. Sebab teruk gila baju agak waktu tu kan. But then lepas dah habis belajar fashion dekat situ, mencari juga sebab biasa bila kita belajar design dekat diploma memang dia ajar mostly on design saja, but on form of technicality maybe sedikit lag lah. So bila dah habis belajar tu, try belajar dekat luar. Ada satu private institution, cost me almost 3,000 untuk belajar pakaian perempuan. And then dah habis tu still lagi macam lacking sikit. So macam waktu tak tahu nak pergi mana lah. Then kawan promote lah, dia kata Giat Mara is a good place sebab dia percuma. Lepas sana dah lama kan, belayar. Masih
anda sendiri ada tak persepsi yang kurang baik kepada Giat Mara? Takkanlah aku nak bercampur dengan budak yang kurang cemerlang ke, tiba-tiba kan ada orang cakap macam tu ke, ataupun macam aku nak explore dulu, aku nak rasai sendiri dulu macam mana? Tak. Dia sebab waktu tu macam dah tak ada apa kot, macam masuk je lagi Giat Mara kot. Tapi menarik sebab bila dah masuk Giat Mara tu, and then lately macam hari tu baru tahu rupanya diorang boleh belajar sampai diploma. So bayangkan macam Zul belajar bayar 24,000 dekat private institution sebab apa waktu tu keputusan tak baik, and then saya boleh dapat belajar dengan percuma je sampai diploma sebenarnya dekat Giat Mara. So hari tu tengok junior dekat Giat Mara, dia belajar sampai diploma mostly cost free lah. So macam something yang aku tak I miss that opportunity. Tapi walaupun percuma kan, kualiti ni macam mana? Okay, tapi kita kena faham apa benda tak akan perfect semuanya lah. Okay. So bila macam saya bertuah sebab saya belajar diploma dekat University College yang biasa, and then belajar technical dekat Giat Mara. So beza dia lah, untuk Giat Mara student dia maybe lacking in term of design, sebab kita tak boleh nafikan design, sebab bila private institution even UiTM pun diorang mesti akan kuat pada design. Tapi bila kat Giat Mara technicality diorang memang terbaik lah. Tengok macam cikgu diorang pun memang in form of technical memang terbaik. Tak boleh nak dinafikan lah. So macam waktu bila kalau cikgu Giat, kalau pergi fashion show, diorang boleh kritik design dia punya technical tu, sebab diorang tahu itu bukan level diorang. Tapi tu diorang punya kekuatan lah. Tapi dari segi in term of design, maybe itu boleh diperbaiki sikit lah. Nak masuk senang-senang ke macam mana? Ada juga tapisan dia. Apa yang dicari? Dia ada setengah-setengah program memang kena temuduga. Ada yang kena temuduga. Dan yang lain mungkin dia mengikut kelayakan kita lah kan, SPM ataupun kalau macam Giat tak ada SPM pun kita boleh masuk. Cuma saya nak tambah sikit lah pasal Zul tadi kata tadi tu, pasal fashion. Baru-baru ni kita Malaysia hantar 7 orang peserta ke World Skill. World Skill Abu Dhabi, World Skill Asia. World Skill Asia ni kalau dalam sukan ni kita ada Olimpik, Piala Asia, SEA Games kan. So ni Piala Asia punya lah, Asia Games lah. Kita hantar daripada Mara, kita ada hantar 2 peserta daripada 7 keseluruhan tu. Satu daripada Giat Mara, Zulizam saya daripada Giat Mara Menampang dalam bidang fashion teknologi. So maksudnya fashion tu kita nak kata ni dia bukan peringkat orang kata jago kampung, dah sampai peringkat world, bertanding dengan orang lain. Dan yang kedua daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, saudara Muiz dalam bricklaying. Tu pun sama, insyaAllah Muiz dia beritahu itu hari, lepas ni dia akan pergi bekerja di UK. Itu something yang waktu belajar tak pernah dengar pasal TVET. Betul. Bila dah masuk Giat Mara baru kita didahkan, rupanya ada pertandingan World Skill. Benda tu patutnya something yang waktu sekolah tu cikgu boleh beritahu pasal World Skill, tapi something kita tak tahu pun, sebab kita orang daripada aliran biasa. Terima tangan emas pun ramai pada lepasan Mara kan. Since Fitri dah mention pasal tangan emas, baru-baru ni kita memang ada majlis anugerah tangan emas Perdana Menteri. 2 anugerah utama dikuasai sepenuhnya oleh Mara untuk belia. World Skill Malaysia belia daripada Giat Mara Kota Baru tak saya, dalam bidang pemasangan elektrik, dan untuk World Skill Malaysia Tenaga Pengajar daripada Institut Kemahiran Mara Lumut dalam bidang mengecat kenderaan. Encik Fairuz yang tadi Hakimi tak saya yang Giat Mara. So yang World Skill ni dia ada dekat kebangsaan, ada ASEAN, Asia dan sampai ke world lah. Dia sama macam sukan juga. Malaysia ada level sampai ke Olimpik. Tangan Mara mampu untuk mencakar dunia. Ibaratnya begitu. Kita nak sembang banyak lagi dalam Baru Masuk. Terus bersama kami untuk dapatkan ilmu yang manfaat selepas ini.
Okey, kita baru masuk podcast yang terbaik untuk anda. Kita masih bicara tentang TVET Mara. Okey. Baiklah, kita mudah tergoda dengan first impression kan. Kalau kita pergi ke bangunan sekian, kita nampak oh ni mesti hebat. Okey, kalaulah saya yang belum ada pengalaman dengan Mara, TVET ni semua, ataupun saya lalu depan gate Mara mana-mana, kita rasa tak dia punya aura okey ni mesti world class ataupun macam mana untuk betulkan persepsi? Sebab orang mudah tergoda dengan first impression kan, bangunan yang cantik ke, yang canggih ke. Kalau Cik Malik berada di posisi ibu bapa ke yang nak memilih, nak tengok-tengok bangunan, dia rasa akan terikat, terpaut tak untuk hantar anak ke situ, melihat kepada bangunan, facilities yang ada di situ? Dia kalau, yalah biasa saya pun hantar anak-anak saya belajar kan. Bukan setakat orang kata di peringkat pengajian tinggi. Kalau nak masuk sekolah pun kita mesti pergi dulu ke sekolah tu. Tengok kan. So memang tak boleh dinafikan perception tengok di luarnya. Mana-mana bangunan pun kalau kita tengok, kalau yang lama tu nampak lama lah. Kalau yang baru tu memang nampak baru lah. Melainkan yang lama tu kita cap balik kan. Tapi saya duk nampak parents sekarang dia cenderung dia akan tengok dekat website, dia akan tengok dekat Sokmed. So which is benda tu alhamdulillah memberi gambaran positif. Tapi ada juga kadang-kadang tu yang memberi impact negatif lah. Tak boleh nafikan lah. Jadi saya kira alumni ni lah yang mainkan peranan ya, untuk mencanangkan kebaikan apa yang ada dekat Giat Mara contohnya. Jadi macam mana anda menjadi sukarelawan yang mempromosikan tempat anda belajar ni secara percuma? Okey, tengoklah aku dia berjaya sebab ada guru yang hebat di Giat Mara. Macam mana Zul? Macam Zul, sebab Zul bertuah, sebab Zul belajar dekat Giat Mara yang kata memang center. Bila macam world skill punya peserta, bila before diorang masuk bertanding, Giat Mara akan hantar kita orang punya tempat. So and then waktu hari tu ada satu kursus, waktu belajar kursus menjahit tu, ada seorang cikgu nama Cikgu Hofa. So Cikgu Hofa ni memang dia memang master pattern gila. So waktu belajar dengan dia, memang dia pun sebut nama Giat Mara Kuala Lumpur. So tapi macam ada juga tempat lain yang Giat Mara dia maybe tak bertuah macam Giat Mara kita orang. Bila kita orang masuk Giat Mara Zul sangat baru, dia punya facility bagus, toilet dia semua bagus. Tapi macam bila hari tu ada peluang pergi kat Giat Mara dekat Kuala Lumpang kot, sebab itu Giat Mara lama. So maybe facility dia agak lama lah. Tapi macam Zul boleh promote dekat kawan-kawan lah. Macam ada few people yang dulu waktu bekerja pun berjaya ajak seorang, so dia masuk Giat Mara. Waktu kita orang ada kursus Mara in Fashion dulu, ada masuk kan. And then ada seorang abang ni, nama dia Abang Karin. Dia ni antara designer brand besar juga, brand Bin Mansur. So dia pun Zul yang pujuk untuk masuk Giat Mara. And then dia masuk, and then sekarang ni dia gunakan dia punya ilmu tu. Sekarang ni lately ni macam portfolio tinggi lah. Kau dapat bagi sikit rate, kalau 1 hingga 10 facilities berapa? Dekat Giat Mara saya kata 10 star lah. Jangan tengok sana. Tapi sebab tu lah, macam saya kata, pengalaman saya unik. Sebab Giat Mara saya Giat Mara baru. Tapi macam bila saya bertanya dengan kawan yang daripada kampung, lainlah dia punya pengalaman dengan saya. Saya mungkin boleh share dari segi perspektif industri. Saya, ruang kerja saya memang selalu engage dengan industri lah. Dan kita memang bawa industri masuk dalam kampus. Tengok apa facilities. Tadi macam Fiti tanya, mungkin dari segi facilities dari kacamata ibu bapa, dia tengok asrama, kelas kan sebagainya, atau dewan. Tapi kalau industri ni, bila dia tengok equipment yang kita ada, mesin dan sebagainya, very impressed. Saya pernah bawa masuk ke KKTM Ledang, Kolej Kemahiran Tinggi Ledang. KKTM Ledang ni dia offer biomedical instrumentation. Bawa doktor, dia kata tengok equipment tu, tak tahu dia nak kata jealous ke nak menangis. Sebab dia kata dia pun tak ada equipment semacam itu. Sebabnya kita kata kat dia, KKTM Ledang ni dia nak dalam bidang instrumentation biomedik. Student mesti pandai guna, mesti pandai repair, boleh buat maintenance. So kalau kita tak ada equipment, sama macam industri, so tak ada exposure lah pada industri. Satu saya tengok persepsi yang bermain dalam TVET ni, banyak kemahiran kan. Kalau kemahiran tu banyak menjurus kepada yang teknikal. Teknikal ni sinonim dengan lelaki. Itulah secara mudahnya lah, secara generalisasi yang biasa-biasa lah. Betul. Tapi perempuan untuk masuk ke dunia TVET ni macam mana rasanya?
Jangan terkejut kalau pergi fashion okey lah kan. Okey, Ada ha? lelaki ada perempuan, pergi Fashion dengan ni perempuan lebih perempuan. ramai. Dengan perempuan, betul. Tapi jangan terkejut kalau saya kata welder semua ada perempuan. Electrician yang panjat nak katalah orang kata overhead ni kan, perempuan. Tapi bilangannya mungkin tak seramai lelaki lah dalam bidang. Kalau kata bidang-bidang yang mana dikuasai oleh lelaki, otomotif, kimpalan, electrical, ada perempuan. Ada satu kes sebelum ni, dia seorang je. Bila kita nak buat penawaran kan, katalah biasa kelas kita dalam 20 orang. 19 ada lelaki, perempuan seorang. So kita tanya dia, betul ke nak masuk ni? Kan? So dia kata, memang saya nak masuk. 19 lelaki. So dalam pemilihan kita tak ada orang kata diskriminasi gender lah. Kebanyakan yang saya rasa kursus-kursus yang kata dalam bidang dikuasai lelaki tu ada perempuan. Cuma bilangan tak ramai. Tapi bidang-bidang lain, contoh hiasan dalaman, ID, fashion, ataupun program-program yang bersifat komputer, software dan sebagainya, itu memang ramai perempuan. Contoh di ledang tadi saya rasa di sebelah dia lah 50 lelaki, 50% lelaki, 50 perempuan. So dari segi program kita tak ada limit. Maksudnya bebas, perempuan nak masuk, lelaki nak masuk. Cuma mungkin bila ramai lelaki, perempuan seorang, bila kita tanya dia, betul ke nak masuk? Dia kata, okey, saya tak ada masalah. Kan sebelum dia datang lagi lah. Kadang-kadang, yelah, tak selesa ke whatever kan. Tapi ni, Alhamdulillah. Okey. Jadi, bila anda minta kerja contohnya kan, pernah tak minta kerja? Ke kerja sendiri sekarang? Biasa kerja sendiri, jahit kan. Okey, kalau di majikan lah pengalaman kawan ke, bila dalam resume tu kata lulusan Gate Mara, orang kan sinonimkan dengan macam mana? Nak bayar rendah ke sebab katanya ala Gate Mara je. Kita tak nak perkataan je kat ujung tu kan. Orang kata, wah Gate Mara ni supaya setimpal lah gaji yang dibayar nanti oleh majikan. Dia one thing yang best pasal belajar dekat Gate Mara, sebab kita orang dapat sijil Gate Mara, dan kita dapat sijil SKM sekali. So sijil SKM tu kalau nak buat keluarnya gila nak buat. Memang sangat susah. So macam kawan tu nak buat SKM untuk dapatkan sijil SKM tu, dia kena pergi kerja kat butik, and then dia kena unjuk bukti semua. So something yang kita orang tak payah lalui sebab bila kita orang belajar Gate Mara. So bila orang tengok sijil SKM tu, dia sangat membantu lah sebenarnya. So dia tahu okay, level of technicality dia orang tu memang dah dibuktikan melalui sijil SKM. Sebab kita orang masuk Gate Mara, at the end of the day tu memang kita orang ada exam yang kita orang kena buat. Memang exam tu memang exam menjahit baju semua tu. So sijil tu buktikan okay, you can do this. Instead of kalau belajar dekat maybe certain orang macam saya dulu waktu dapat diploma, even dah dapat diploma pun still tak reti menjahit sebab memang kita dapat sijil, tapi kita orang technical tu less sikit, kurang. Okey, ujian kesesuaian kos yang dipilih kan, kadang-kadang saya tengok mungkin banyak kos yang ditawarkan. Macam lah kita kena sesuaikan dengan ada apa-apa ujian ke. Kalau contohnya yang paling mudah kalau dia nak masuk ke pusat tahfiz kan, ini istilah boleh lah dia baca Quran secara asas kan. Kalau dia nak masuk fashion ni kena tengok hasil kerja dulu ke, ataupun memang kita bagi peluang, konsep dia bagi peluang atau macam mana tuan? Ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan bakat. Okey. Kan, ada yang kena minat sebab contohnya dalam bidang graphic design lah kita kata kan, di KKT Rembau. So dia mesti ada talent lah kita kata. Kalau macam dalam bidang electrical, otomotif tak perlu. So ada program-program tertentu yang memerlukan kita buat temuruga untuk kita tengok, atau ada yang kita buat ujian amali pun supaya dia minat tu satu. Yang kedua ni dia ada right talent lah. Kadang-kadang ada juga yang kita nak elakkan, abang dia kerja ni, mak ayah dia kerja ni, cuma dia tak minat kan. So family member try to push dia pergi ke situ. So kita tak nak yang jadi macam gitulah, ada setengah-setengah macam gitu. Betul. Kan. So ada program-program tertentu yang memang perlu temuruga. Tapi kebanyakannya adalah open lah. Open. Itu yang menyebabkan Gate Mara tu best masuk. So waktu Zul masuk, Zul punya alumni daripada budak umur 16 tahun yang dia kata dia tak berapa minat belajar, sampai ada seorang director filem-filem besar yang dah besar. Lepas tu ada seorang pengarah daripada company Uda Holding or something, yang dia dulu tolong waktu dekat Johor tu dia ada bina macam company apa. Then bila dia besar tak nak buat apa, so dia masuk. So dia punya level of variety student tu menarik lah, sebab dia macam maybe sebab dia tak memilih sangat student tu menyebabkan kita boleh jumpa macam orang ni dari sini, orang dari sini, orang dari sini.
boleh So, dia tukar pandangan lah membantu. di tempat belajar. Yes, so seronok Kalau sebab ikut kita teori dan praktikal macam mana dia punya pecahan tu tempat Kiat Mara? mostly of course lah apa kita punya practical saja. Okay. Teori sangat-sangat sikit sebab kita tahu Kiat Mara memang untuk practical, untuk membantu. And then itulah tujuan dia sebenarnya. Tu yang membantu kita orang bila kita orang habis belajar, memang kita orang nak tahu menjahit. Tu yang penting sebenarnya untuk Okey. Sekarang ni dah boleh ikut capai tangan emas belum lagi belum lah kot. nak sampai level Cikgu Yaya ke apa Hanafi tu jauh lah kot sebab diorang punya level tu memang tinggi, tapi ke arah situ tu insyaAllah lah kot. Sebab cikgu, one thing lagi satu yang bagus pasal Cikgu Giat Mara ya. Bila Zul habis belajar pun, Cikgu Giat Mara sentiasa bagi nombor, and dia kata kau tak tahu apa-apa datang je kat Giat Mara. Terbuka lah untuk tambah ilmu. So kita orang kalau tak tahu apa-apa, kita orang call dia Cikgu Amir ke, Cikgu Laila ke, dia orang just bagi je semua benda tu. Yang saya tertarik dengan satu perkataan tentang kebolehpasaran. Ke ada sebarang kajian kita tunjukkan memang lepasan TVET ni memang laku, memang laris macam mana? Dia kalau kebolehpasaran ni dia memang semua institusi pendidikan kena buat. Maksudnya sama ada TVET institution atau universiti, biasanya diorang buat kebolehpasaran punya kajian ni masa convocation. Sama 3 bulan ke 6 bulan lepas habis belajar. TVET alhamdulillah kita memang melebihi 90%. Memang melebihi 90%. Mungkin yang 10% lagi tu nak rehat-rehat dulu ke kan. Tapi 90% ke atas ni dia bukan sekadar bekerja. Ada yang jadi usahawan. Ada yang sambung belajar macam saya mention tadi kan. Yang sambung belajar ni dia adalah sebahagian daripada yang boleh dipasarkan lah. Sebab dia dah aim dah, saya masuk diploma ni sebab saya nak pergi overseas. Memang ada yang plan. Dia nak masuk, katalah dia letak 5A, 6A kan, dalam ni. So dia kata dia nak pergi ke US, UK dalam bidang biomedik dan sebagai engineering. So dia masuk arkitek dan bidang. Ada yang nak pergi dalam bidang civil, dia masuk dulu sebab hajat dia tu nak lepas SPM. Kan? Tapi mungkin dia tak dapat mencapai tahap dia tu, ataupun dia rasa ada setengah-setengah parent yang dia nak kalau masuk diploma dulu, skill tu dia dah ada. Ada beza masuk melalui SPM dengan masuk diploma bila sambung degree. Kan? Kalau kita SPM ni mungkin kita tak expose lah lagi dengan bidang teknikal ni. Tapi kalau masuk diploma tu CJ dulu sebelum sambung belajar tu, dia dah orang kata separuh kaki lah. Kan? Dah belajar sampai sambung degree. Sambung degree pun bukan ambil sepenuhnya. 2 tahun ke 3 tahun. Graduate overseas. Okey. Sebab kita kadang terbaca macam dia ni graduan katakan oil and gas kan. Dia kerja dekat Norway. Gaji memang lebat kan. Tapi itu mungkin yang terpilih je. Ada tak kisah-kisah penderitaan ataupun kesukaran mereka ni lepas graduan kerana berdepan dengan diskriminasi ke, berdepan dengan kepayahan ke, kerana itulah persepsi majikan yang belum berubah ke? Sebab tuan cerita memang berkerapat dengan industri kan. Industri dah buka mata pada kualiti graduan contohnya Giat Mara ni macam mana? Dia bila kita sebut pasal TVET ni, dia ada Giat Mara, IKM, KTM sampai ke KL tadi. Maksudnya program-program kita ni daripada CJ sampailah ke degree. Mungkin macam Zul cerita tadi, dia bekerja sendiri kan. So bila saya jumpa industri, spektrum dia tu ialah ada yang memerlukan budak sijil, ada yang memerlukan budak diploma kan. So industri ni biasa ni dah recognize, terutama kalau MNC company ataupun syarikat-syarikat gilang daripada luar negara yang invest di sini, dia sedia maklum bahawa technical people dia punya level ni macam mana. Cuma bila dia nak orang kata peringkat awal tu, dia nak mencuba dulu skill budak ni. So mungkin dalam masa 4-5 bulan dia mungkin boleh gaji tu belum sampai 2,000 ke atas. Tapi bila dia tengok performance, biasa lepas 6 bulan, ada even syarikat pun dia buat test pun ada. Lepas 6 bulan dia bagi gaji lebih tinggi, mungkin 15-20% lebih tinggi daripada masa dia masuk. Tapi tak dinafikan juga, ada je yang dapat gaji yang mungkin luar daripada yang kita nak kan. Ketika sekarang kita dah ada gaji minimum 1,500 untuk lepasan mana-mana lah. Orang lepas SPM sekarang 1,500. Ada juga yang kurang dapat mungkin less than 2,000. Cuma kita tak boleh nak nafikan dari segi kepelbagaian jenis syarikat kan. Kalau tengok dekat Malaysia ni SME pun banyak.
rasa lebih daripada 90% kan. Okay. Tapi di peringkat MARA, kita kalau untuk satu jenis kerja yang sama, dia ada spektrum dia. Ada gaji sekian ni, sekian ni, sampailah gaji yang tinggi. Kan? So kita akan engage dengan industri yang boleh offer kat sini lah. So kita di peringkat MARA ni memang bukan setakat kita bagi education kepada pelajar. Kita cari nak kerja dekat mana, gaji yang best. Ikut kesesuaian kan? Ikut kesesuaian. Tapi maksudnya kita mencari bantu pelajar-pelajar kita untuk dapatkan gaji yang lebih menarik lah. Sesuai lah. Okay, sebab orang ni dia sesuai macam ni. Kalau contoh paling mudah lah, kalau Zoom-nya pakaian tu, tuan pakai. Dia kadang tak sesuai kan? Kena bawa karakter tu berbeza kan, ikut apa industri dia. Kita nak sembang banyak lagi dalam Baru Masuk. Terus bersama kami. Dalam Baru Masuk, saya pun tak jumpa lagi jalan keluar masa saya nak mencari yang tepat dan hebat tentang MARA ini, TVET MARA ni. Sebab kalau ikutkan industri, kita memang tawarkan pelbagai peluang. Jadi nak tanya dengan Zul sebagai anak kelahiran GET MARA. Okay, mungkin ada berjumpa dengan ramai penggiat industri kan. Ada tak yang mungkin berkongsi pengalaman, TVET MARA ni apa kualiti dia nak dibandingkan dengan TVET luar yang mungkin ada kehebatan yang berbeza ke? Jadi untuk kita bersaing sama tinggi kan, macam mana potensi yang ada pada kualiti pengajaran di TVET MARA ni? Okay, yang Zul boleh cakap, yang dari on my perspective lah, yang best pasal TVET MARA ni, bila kita join MARA, basically macam kita dalam circle. Zul, bila Zul habis get MARA, and then cikgu pengarah tu masukkan kita orang dalam MARA punya usahawan. So daripada MARA usahawan tu masukkan dalam MARA in fashion. So daripada MARA in fashion tu masuk pula dekat MARA punya business punya circle. So basically kita orang dalam satu circle MARA yang membuatkan kita orang boleh tahu pasal connection. That is very important business. Yang tu yang lebihnya Fitri. Yes. Dia sebut circle, saya sebut ekosistem. Dalam MARA kita ada pendidikan, kita ada keusahawanan. So itu yang bagi saya yang mungkin tak ada di mana-mana lah. Dari segi ekosistem dia tu boleh disambut dalam orang kata kompon yang sama. Habis belajar usahawan, dalam belajar pun dah jadi usahawan. So benda-benda yang ini yang orang kata bagi value lebih. Tapi kalau kita buat kajian kerja selepas tamat graduasi kan, kerana dia memang dia bekerja, tapi benda-benda yang tak praktikal untuk bidang dia ada. Contohlah, ini contoh saja, graduan ketika dalam bidang masakan ataupun fashion, tapi dia kerja e-hailing. Dia memang bekerja, tapi tak sepadan dengan apa yang dia dapat ketika berada di GET MARA. Maksudnya kerja tapi tak berbaloi dengan apa yang dia dah laburkan masa belajar kat situ. Macam mana tu? Itu memang kita tak boleh nafikan. Sebab e-hailing ni gig ekonomi lah kita kata kan. Dia adalah orang kata quick win lah. Kan, boleh dapat income immediate kan. Okay, kalau kita tak kerja ni ambil masa. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang ada skill dan teknikal ni, benda tu dia hanya sementara sahaja. Mungkin sebulan, 2 bulan sementara nak dapat kerja kan. Tapi bila dia dah dapat, dia dah tahu laluan ni. Oh, kalaulah dia jadi welder contoh, mungkin first dia jadi welder dulu. Lepas ni dia akan jadi welder dalam bidang, contoh pergi oil and gas. Lepas ni dia buat pula visual inspection. So dia tahu dah gaji dia ke mana
dan sampai mana. Saya yakin dan percaya dia takkan stick One thing yang best pasal kemahiran ni lah, walaupun kita bekerja dalam bidang lain, kita still boleh buat benda tu. Means kalau Zul before this ada kerja gym sekejap, ada kerja dekat 7E sekejap, but still masih lagi boleh menjahit kat rumah. Still ada daripada duit tu kita boleh mesin jahit. So samalah macam kawan-kawan yang bekerja dalam bidang masakan. So walaupun diorang belajar masakan kat Mara, end up diorang kerja retail, still ilmu diorang tu diorang boleh guna untuk berniaga kecil-kecil. Orang sekarang ni kecenderungan untuk menambah pendapatan, kan? Yes. Kalau saya kadang-kadang tengok sama ada peringkat awal nak masuk institusi kita ataupun selepas habis, kecenderungan budak-budak zaman sekarang adalah untuk cepat bantu mak ayah dia. Dia kalau boleh habis SPM tu terus nak kerja. Sebab nak bagi ni, terutamanya kalau dia anak lelaki. Dia anak lelaki sulung. Dia mesti nak cepat. Kalau boleh tak nak belajar pun. Sebab dia kata, oi, dah lama mak ayah dia tanggung dia. Walhal mak ayah dia tak mengharapkan macam tu. Dia expect kerja dulu, kan? Belajar dulu dan kerja. Tapi kita tak boleh nafikan kecenderungan lah. Ramai je budak-budak ni bila kita tanya, cik, saya bukan tak nak sambung belajar, tapi saya nak bantu mak ayah saya. Ada yang masuk institusi kita. Dekat Mara kita bagi allowance tiap bulan. Bagi tiap bulan. Ada yang macam mana nak kata daripada duit allowance yang dia dapat tu, sebahagiannya dia bagi ke mak ayah dia. Maksudnya naknya dia bantu mak ayah dia. So dia kena pilih dilema, belajar ke, kerja ke, atau macam mana. So yang mana kuat sikit tak apa, aku belajar, tapi sebahagiannya bagi kepada mak ayah. Cuma tapi kalau masuk TVET Gat Mara, ramai kawan yang Zul ajak masuk, dia tak nak masuk sebab basically kau macam budak sekolah sebenarnya. So kita orang sama ada kau umur 16 ke sampai kau umur sampai kau umur 50 ke, kau memang masuk pukul 8 pagi. Kalau kau lewat memang kau kena marah. Baju kau kena jaga, toilet memang kau kena basuh setiap hari. So tak kebebasan lah. So macam ada certain orang maybe dia suka TVET luar sebab dia bebas. So macam kalau kat Mara basically kau macam government servant sikit. Dia disiplin tu. Syllabus orang tak berapa minat universiti, tapi approach memang style sekolah. Maksudnya style sekolah. Jadi budak-budak yang macam kurang cemerlang ni dia memberontak tak bila masuk. Dia orang samikna wa atokna. Dia taat sebabnya dia tahu hasil sebenarnya disiplin di Gat Mara, di IKM ni lah yang membentuk. Saya pernah duduk di IKM Berseri dulu. Masa tu saya jaga akademik. Salah seorang pensyarah lah, senior lah. Dia lewat petang tu dia bawa balik daripada Binung. Masa tu saya tengok yang hantar dia tu, masa tu orang glamournya Mes Mata Belalang, mengatakan Mata Belalang. Dia balik dia cerita kat saya, tadi keluar minum sekejap dengan student lama, bekas belajar dia. So dia kata dia rasa seronok budak ni suatu ketika dahulu dia kata daripada orang tak berada, ada masalah. Maksudnya dari segi attitude lah mungkin. Dia kata budak ni lah selalu yang dia kena denda pun. Tapi sampai sekarang ni, satu tahap budak ni yang datang jumpa dia, balik. Saya dengar tu, walaupun saya bukan cikgu pada budak tu, tapi kita rasa, seronoknya jadi cikgu lah. Kan? So macam ada dalam TVET ni lagi lah, kita membentuk orang daripada kosong, zero, jadi somebody. Sama ada bekerja, jadi maksudnya kena ada sikit kekerasan lah, sikit jadual, disiplin tu. Dia bukan kekerasan, disiplin tu. Kalau kekerasan nampak macam ada physical contact kan. Yang ni disiplin tu. That's why macam tadi bangun pagi kan. Kita denda subuh jemaah. Nampak ni style budak sekolah ni, tapi itulah ada disiplin. Sebab dalam kerja kalau tak ada disiplin, saya rasa susah nak berjaya. Kalau dari segi kursus yang ditawarkan kan banyak kan, technical ni. Jadi kalau ada yang dah tak relevan akan ditutup ke? Kita rasa macam outdated ke? Ataupun macam mana disesuaikan untuk disesuaikan dengan keperluan industri semasa? TVET ni dia industry base. Kalau tak ada dah industri tu dalam tu, tak adalah program tu. Sebabnya setiap 3 ke 5 tahun atau mungkin boleh cepat lagi, kita akan review syllabus kita. Dan dari semasa ke semasa sebenarnya kita memang engage jumpa industri. Kadang-kadang tu ada industri dia tengok, syllabus kita dah cantik, dia kata boleh tak nak top up. Dan kita memang boleh entertain top up modul dalam
sama ada di luar pembelajaran atau dalam pembelajaran, supaya meet dia punya requirement lah. Itu yang saya rasa industri dia nampak TVET ni boleh banyak membantu dia lah. Macam Zul, bila dah sekarang ni ada syarikat sendiri kan, berkembang maju, anda kalau ada peluang tak nak ke jadi tenaga pengajar di dia, kalau jadi tenaga pengajar dia kena ada dia kena ada sijil lain yang dia ambil. So macam sekarang ni pun rajinnya pergi tengok Gemara, tengok apa kalau cikgu minta tolong pergi je. Tapi tenaga pengajar tu tak akut. Tapi kalau in term of nak sambung belajar lagi tu maybe kalau tengok yang baru masuk di Gemara ni, apa yang belum mereka ada? Kalau minat minat semata tak cukup kot, kenapa ada apa lagi? Jangan yang jenis ni kot. Dia kalau kau jenis yang bebas, free, macam budak fashion, dia banyak kita orang dulu waktu belajar, kita orang antara budak yang macam free tau, datang lewat semua. So orang macam tu susah sikit nak sedangkan diri dengan Gemara. Sebab Gemara something yang orang kata sangat disiplin dia macam tinggi sikit lah. Means kalau kau jenis yang lifestyle free sikit tu, maybe kena ubah sikit lah. Macam anda buat fashion kan, dia tak boleh pukul 9 sampai 5 je. Malam ni kena berkhayal lagi, kena tengok cerita semua, nak dapatkan. Tapi pagi kena berjemaah subuh kan. Macam mana nak bagian masa, sebab kadang-kadang berkhayal ni kena 2-3 pagi, kena bangun, kena berkhayal, nak tengok itu ni. Sama macam orang buat katakan architecture ke, dia kena masuk makmak, menekuni ke. Jadi kadang-kadang tak bertahan sebabkan kekangan jadual yang ketat tu. Macam mana? Ada tak kelonggaran ke, macam mana diperlukan? Dapat anda? Sebab waktu Zul belajar dekat Gemara, kita orang pergi balik. So kita orang tak ada stay situ lah. Gemara dia tak asrama. Kita orang bukan asrama. Pada community base kan. Yes, community base. So kita orang just make sure kau datang tepat pada waktunya. And then balik tu buat benda yang macam cuci toilet, kemas. Basically kita orang menguruskan facility tu. Sebab macam Gemara Zul memang tak ada tukang bersih. So basically student kat situ lah yang akan menjaga kualiti kebersihan kat situ. So in term of orang kata kita orang lah yang manage sebenarnya benda-benda macam tu. So benda tu buat somehow belajar kot. Tapi bagi saya dia menjadi membentuk satu nilai tau. Kalau kita tengok, kita selalu merujuk kalau pasal pembudayaan ni di Jepun kan. Budak-budak sekolah rendah, so cuci tandas dan sebagainya. Kita tak rasa pelik pun. Kan? Sebab kita tahu sebab apa. So benda yang sama, bukan saya nak highlight pasal cuci toilet tu. Cuma kita nak beritahu penekanan disiplin budaya. Sebab bila di industri dah terbiasa dekat kita punya institution, datang awal pagi, ada orang kata exercise yang kita buat di luar, yang bukan melibat sangat pada apa kaitan fashion dengan cuci toilet, tak ada kan. Tapi benda-benda macam tu sebab kita nak membentuk seorang manusia. Kan? Macam mana supaya budak ni kalau pergi industri dia boleh diterima dengan baik. So kita akan nampak lainnya, keterbezaan dia tu ada. TVET Mara dan yang lain lah. So saya rasa feedback majikan jujurnya kalau keluaran TVET Mara ni, ciri unik yang ada ke pada biasanya komennya skill tak ada masalah. Cuma kalau ada kekurangan tu mungkin dari segi leadership, communication, so which is benda tu saya yakin dan percaya dia boleh improve masa dalam dunia kerja dia lah. Sebab benda-benda tu kena dibentuk kan, dari segi leadership, communication, tu kena dibentuk selain daripada dekat institution dah bagi benda dah. Tapi di tempat kerja ni mungkin pembudayaan ni berbeza. Macam anda disiplin tinggi saya tengok tak ada tinggi sangat. But honestly Zul, my magical time waktu antara zaman sekolah sambung belajar, memang Gemara antara tempat yang paling best lah sambung belajar. Sebab tak tahu lah, maybe sebab cikgu dia, sebab pengurus dia, sebab kita cikgu orang, dia macam mana sebenarnya? Menarik lah sebab kita orang waktu setiap hari Jumaat mainan kadang balik slipper ramai-ramai. Waktu final, waktu kita orang punya final makan tu, kita orang buat tema wedding tau. So basically wedding tu memang kita orang buat hantaran, kita orang buat pelamin. So cikgu-cikgu semua join sekali. So I think it's unique. Tak tahu lah it's unique on my Gemara ke apa, but I think it's the best time waktu kat Gemara. Sebab cikgu-cikgu dia, even pengurus dia pun, dia boleh benarkan benda yang agak childish sebenarnya. Tapi so tadi ada mention kan, ada yang lepas SPM, so mungkin dah
consider abang-abang sikit lah pada orang ni kan. Tapi dia tak ada gap kan. Tak ada, yes. Gap generation kan. Even sampai sekarang pun ada makcik Kak Indah, Kak Itun semua tu umur diorang dalam 50 lebih semua. Tapi sebab waktu zaman boleh belajar tu memang boleh masuk lah. Diorang lah yang waktu sehari Jumaat masakkan untuk kita orang. Semua macam tu. Sangat. Lepas ni kita nak tengok skill dia baling slipper. Terima kasih kami di Baru Masuk podcast yang istimewa. Masih dalam Baru Masuk podcast yang istimewa untuk anda. Masih juga bersama dengan teknologis Abdul Malik dan juga Zul Fakruddin. Dan kita tadi bicara tentang wanita kan, kemudian dengan kejayaan-kejayaan. Jadi macam mana ini juga boleh menjadi ruang yang terbaik tuan untuk orang kurang upaya untuk menambah ilmu. Ada tak ruang ataupun semua tempat sedikit khas ke, ataupun ada yang tertentu saja yang memang khas untuk orang kurang upaya macam mana? Program-program kita ni dia tak ada orang kata khusus untuk OKU ataupun ni. Cuma kita tak boleh nafikanlah bahawa ada certain program yang kena tengok kekurangan tu. Sebab OKU ni dia ada yang fizikal, ada yang orang kata macam autism, masalah pembelajaran pun termasuk dalam OKU. So macam di IKM, KKTM dengan MJI, kita ada je pelajar-pelajar kita yang tergolong dalam, kita consider dalam OKU. Terutamanya dalam bidang-bidang yang contoh saya kata ID. So dia tak orang kata menghalang pelajar-pelajar OKU untuk masuk dalam program ni. Bidang yang berkaitan dengan software, mungkin BIM, diploma dalam engineering teknologi, building information modelling, dia menggunakan perisian. So yang jenis-jenis macam ini yang tak memerlukan orang kata fizikalnya kan, kalau kerja pun dia tak mendatangkan masalah pada dia, kita tak ada masalah untuk menerima pelajar-pelajar ini. Dan saya yakin dan percaya baru ni PMX ni ada menyatakan rasa dalam baru-baru ni juga perkara ini akan dibawa dalam syurat kabinet bagi macam mana pendekatan yang sesuai untuk OKU. Tapi buat masa sekarang kita memang ada pelajar-pelajar OKU dalam ekosistem kita lah. Okey, ekosistem yang merangkumi semua lah. Yes, betul. Inklusif bahasa yang besar. Cuma kena tengok kesesuaian dia tu. Okay. Kan kalau kurang sesuai, yes. So bidang tertentu mungkin boleh tengok. Zul tadi sebut betapa bahagianya sebenarnya dibiayai kan. Dapat allowance lagi. Yes. Tapi diorang dia punya mentaliti hanya subsidi saja. Lepas dah grad pun dia nak lagi insentif bantuan. Tak adalah rasa macam nak terbang sendiri ke, nak susah payah dengan dunia perniagaan ke. Macam mana dengan mentaliti begitu? Yang belajar free dah kan. Kemudian dah kerja pun nak lagi grant ke apa semuanya percuma. Tak ada rasa langsung semangat ingin tempuhi cabaran-cabaran tu macam mana? In term of macam in term of bantuan tu, sebagai seorang bakal usahawan macam kawan saya, macam saya, of course kita orang nak sedikit bantuan lah. Macam even ada seorang kawan dia belajar dia belajar menyulam dekat Gamara, and then untuk beli mesin sulam, even satu yang kecil tu pun harga dia 10k. Bayangkan, means dia terpaksa kerja sekarang ni, dia kerja kedai vape, lepas tu dia kerja pula lagi satu kerja, so dia kerja 2 kerja untuk beli mesin sulam tu saja. So nasib baik Gamara Kuala Lumpur, dia kata kalau nak guna mesin sulam tu guna je untuk bisnes je, so dia orang bagi je. So means in term of untuk dapatkan bantuan tu, kalau boleh dapat tu memang bagus lah. Tapi of course lah, kita orang harap juga kalau macam lepas dah dapat dapat bantuan tu, even kalau macam separuh pun, benda tu akan membantu untuk
at least memajukan sedikit perniagaan tu. So macam kebanyakan pun Sawan Mara ni tengok mana yang dapat bantuan tu, bila diorang dah sukses pun diorang tolong balik diorang punya alumni. So kalau boleh untuk dapatkan bantuan tu, malah semua orang berharap untuk dapat bantuan. Tapi sekarang ni macam kita faham je, ekonomi pun dah tak berapa baik. Macam Giat Mara pun kadang dulu ada je dengar yang banyak dapat mesin semua pun, sekarang ni macam maybe dah kurang sikit. So kita faham je lah. Tapi bukannya kita berharap nak sangat bantuan tu, cuma kalau dapat tu bagus lah sebab dia membantu. Kadang-kadang barang-barang tu mahal, material mahal. Konsep long life learning kan. Tadi saya teringat Kak Eton, Kak Tima, Yes. Kak Joyah yang gigih umur 50 Yes, masih 50. datang untuk belajar. Yeah. Macam mana TVET Maran ni juga terbuka untuk Kak Eton, Pak Ali, Mak Su yang sakit lutut, yang lenguh pinggang untuk datang bersama belajar ni. Silakan. Dia kalau sebelum ditanya tadi pun Zul dah cerita kan Okay. pasal Kak Eton, Kak Timah semua ni. Macam saya kata peringkat awal tadi, kita punya segmen ni memang merangkumi semua. Budak lepas SPM. Lepas SPM ni macam mana pula? Budak pandai, tak berbudak pandai, sangat pandai, dah bekerja kan, ataupun dah berusia kan. So kita mandate kita diberikan oleh kerajaan untuk membangunkan sosioekonomi penduduk luar bandar. So dia tak kata penduduk luar bandar yang lepas SPM saja kan. So maksudnya peluang tu kalau bukan contoh di UniKL, mungkin boleh ada di Giat Mara. Mungkin boleh ada di Institut Kamera Mara atau Kolej Matematik Mara ataupun di GMI. Tapi saya yakin dan percaya semua orang kalau dia tengok daripada Giat Mara sampai ke UniKL, memang dia boleh join mana-mana program. Kalau tak minat TVET sekali pun contoh, dia boleh pergi line orang kata professional atau higher education di Kolej Persuara Mara, Kolej Politek, even UPTM. So bagi saya open lah. Sebab tadi Uzur dan Daulah dia katakan memang adalah kelas dia. Yes. Kan ada real story lah. Betul. Okay, ketika kata contoh macam convocation ke, apa feedback daripada kerana dah bekerja kan? Kadang dah kerja kemudian baru ada majlis convocation kan. Mungkin dapat tengok feedback yang bagus daripada mereka yang dah mula dapat kerja, yang laris di pasaran ke macam mana? Dia dari segi kerja ni kita tak boleh nak nafikan dia duduk dalam spektrum lah. Okay. Maksudnya ada yang gaji Baru dah so-so bermula, orang kata baru nak berlatih, bermula kan? ada yang gaji sedang-sedang atau ada gaji yang tinggi. Ada yang gaji yang tinggi. Kalau ada, saya pernah jumpa yang 5,000 starting dah ada. Masa latihan industri dah dapat 1,000 lebih pun ada. Tapi kita tak nafikan lah ada yang gaji rendah macam saya kata. Tapi maknanya kepelbagaian ni dia mendorong pelajar-pelajar atau parents sekarang untuk memilih aliran TVET lah. Sebab dia tengok dari segi nak kerja, insyaAllah boleh dapat. Gaji tu yang nak memilih. Dia boleh Sebenarnya orang mana? skill ni terancam tak dengan kewujudan AI kan? Sekarang ni orang bermain dengan teknologi yang canggih. Tapi macam mana sentuhan manusiawi ni masih lagi penting. Maksudnya tak dapat tandingi keaslian sentuhan kita berbanding dengan datanglah AI ke apa semua. Silakan. Ni kalau macam dalam bidang fashion memang ada isu hari tu, macam hari tu ada satu waktu tu dia tunjuk memang AI tu yang buat the whole collection. Tapi dia punya jiwa tu lain lah. Means kita dapat rasa beza dia. Yes. Ni macam dari designer dengan daripada AI tu memang kita dapat tengok macam even though AI tu buat cantik, tapi dia punya sentuhan individuality tu dia akan kurang. And then kalau macam dari segi skill, mesin kadang-kadang walaupun tak hebat pun mesin tu, kadang-kadang dia still need main behind that untuk operationkan benda tu. Even kita belajar menjahit ke, kita belajar menyulam ke, even menggunakan mesin, still kena ada orang di belakang. AI ni kalau kita nampak dia sebagai ancaman, dia akan jadi ancaman. Yes. Okay. Kan? Tapi kalau kita kata why not kita gunakan AI tu, kita skill kita ada, the teknologi pula behind kita, lagi superb. So saya duk nampak dia AI ni banyak membantu kita lah. Kan? So kalau sebelum ni kalau kita buat copywriting dekat Sokmed kan, kita nak kena perah idea, kita memang nampak the good copywriter contoh. Tapi bila ada je AI ni, dia mungkin mengangkat level kita ke lebih tinggi sikit lah. So sama macam yang ni, mungkin ada part yang AI tak boleh buat. Just imagine macam mana AI nak repair kereta. Mungkin possible ada hologram kat tepi kita. Okay, hang buka skru ni dulu, hang foto angkat ni, possible. Tapi kalau hologram ni atau orang ni
yang image ni kan, dia nak beritahu kita tapi kita tak ada skill nak buka dia tu. Saya rasa buka ada 10 nak pasang balik belum tentu 10. Kan, walaupun AI bantu kita. So skill tu yang paling penting bagi saya lah. Dan juga cabaran untuk tenaga pengajar untuk upgrade skill mereka ya. Sebab sekarang ni tengok ilmu kadang-kadang lepas 4-5 tahun dia dah obsolete, dah lapuk kan. Jadi macam mana tenaga pengajar pun sentiasa perlu bersedia. Adakah mereka ni dibekalkan dengan kursus training supaya mereka juga dapat sesuai dengan industri dan perkembangan semasa? Dia bila tenaga pengajar ni ataupun syarah dalam bidang TVET ni, industri based education training kata. So selain daripada kursus ni memang sebut AI, sebut IR 4.0, big data, contohlah kalau kita sebut dia jaga-jaga sekarang ni. So lecturer kita ni selain daripada kursus tu memang kita sentiasa buat upskilling. Tetapi sekarang ni kita juga attach lecturer kita dekat industri. Supaya bukan sekadar dia membuli ilmu, dia membuli dapat praktikal, tapi dia boleh rasa feel dekat industri tu macam mana. 2-3 bulan kita hantar supaya dia balik, dia boleh cerita balik kat student kita. Up to date lah dia punya skill dan knowledge itu. Okey. Jadi akhirnya macam mana harapan Zul supaya lebih ramai yang tidak takut untuk berpatah balik ke ataupun terbang ke Giat Mara yang nak kembali mengasah kemahiran? Kadang-kadang kita ni dah satu tahap hidup kita rasa macam dah tumpul kan, nak benda baru. Datanglah ke TVET Maran untuk mengasah kemahiran. So for those yang dekat luar, terutama macam student yang tengah tunggu keputusan ke apa, why don't you trust Giat Mara untuk bagi you apa orang kata ilmu macam makcik ke yang tak ada buat apa lepas dah habis pencen ke apa. Kalau rasa macam tak buat apa, datanglah Giat Mara, at least macam belajar benda baru. Sebab satu boleh asas skill lah, belajar benda baru. Satu lagi macam buat connection. So macam banyak benda yang kita dapat daripada Giat Mara yang apa lebih daripada sebenarnya apa yang kita pandang saja. Means dari segi apa tengok dari sekali pandang, maybe kita kata boleh dapat sijil, boleh dapat ilmu dia. Tapi apa selain daripada tu, dia punya connection and then dia punya apa life learning education tu bukan terhabis dekat situ je. So macam Zul sekarang ni still lagi contact apa alumni-alumni Giat Mara lain untuk belajar few new stuff yang diorang still lagi ajar sampai sekarang. Sekali tuan mungkin mempromosikan lah, beri peluang ya untuk TVET Mara ni ada quality, ada satu spektrum yang sangat luas sebenarnya. Rugi kalau tak ambil peluang ni, silakan. Saya mungkin nak tengok dari segi target market dua lah. Satu dari segi orang yang nak masuk atau yang berkaitan parent dan sebagainya. Yang kedua dari segi orang yang nak menerima tenaga kerja tu industri. So macam yang pertama tadi yang nak join program. So saya dah cerita tadi daripada Giat Mara sampai ke Uni KL. And then kita across jenis macam mana. Result kita bagus, kurang bagus atau sangat bagus. Semua tempat kita boleh masuk dalam ekosistem TVET Mara. Maksudnya kalau kita ada cita-cita nak pergi ke luar negara, kan? And then kita nak ada dulu dia punya hands-on skill, so boleh masuk Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kalau kita rasa result tak bagus, kan? Apa katalah matematik tak lulus contoh, kan? Ataupun sekadar cukup makan kredit. So kita boleh masuk Institut Mara atau Giat Mara. So peluang pelajar tu, kita berada di posisi mana sekalipun, TVET Mara is the best option lah. So sebagai pelajar, kita boleh pilih. Dan sebagai parent, parent ni satunya boleh biasanya parent ni dia tengok outcome. Anak dia nak jadi apa lepas tu, kan? Nak sama belajar ke, nak kerja ke, boleh ke kerja dengan TVET Mara. So telah banyak kejayaan-kejayaan dicapai lah, sama ada oleh semasa tengah belajar di TVET Mara, maupun selepas dia jadi alumni. Ramai yang dah telah menjadi orang kata CEO, usahawan, milioner dan sebagainya. Saya rasa benda tu cukup untuk orang kata orang kata apa nak merealisasikan lah produk TVET Mara ni, outcome dia macam mana. Kepada industri pula, saya yakin dah percaya, selama ni dah percaya, mungkin lebih percaya bahawa graduan-graduan TVET Mara boleh memenuhi keperluan. Dan kita sangat mengalur-alurkanlah perbincangan dengan pihak industri untuk hubungi kita
andai kata ada yang kita nak custom program dedicated untuk dia. Ada je sekarang ni bukan sekadar industri ni nak ambil yang tenaga kerja baru, malahan upskill untuk upskill tenaga kerja sedia ada pun kita boleh membantu pihak industri. Sampai ke tahap tu ya. Sampai tahap tu. Sanggup customize. Yes. Sebab kita yakin dan percaya bila ada skill ni, insya-Allah kita boleh membantu meningkatkan ekonomi negara kita lah. Dia campak ke mana pun boleh hidup ya. Boleh, insya-Allah. Kalau campak ke pulau dia boleh jadi mutiara. Saya kata industrinya kalau tak kenal maka tak cinta lah. So dia kena kenal kita faham requirement dia, kita boleh bantu, insya-Allah. Tak kenal maka rugilah. Tak kenal maka rugilah. Okey, terima kasih untuk Teknologis Abdul Malik bin Nudin, Timbalan Pengarah 1 bahagian kemaran teknikal, dan kepada saya doakan jadi bintang fashion. Amin, insya-Allah. Zulkarnain bin Zulkarnain Double Z, alumni Kiat Mara, Kuala Lumpur, bidang jahitan pakaian lelaki, semoga terus bersinar. Okay, semoga TVET memberikan cahaya untuk industri, untuk negara, dan mereka menjadi pakar yang membangunkan negara kita suatu hari nanti. Hari ini sedap tak kopi ni, cikgu? Terbaik. Tinggal 1 inci ya. Itulah. Saya rasa macam saya seorang yang minum. Ni saya sayang sebab dia cantik. Daripada Kirot Cafe, usahawan Mara yang berkembang maju, saya tengok macam-macam sedap. Yang paling saya suka tadi white coffee dia memang terbaik. Ni Zul macam mana? Okey. Sedap, lazat. 1 hingga 5 bintang? 5. 5. Yes. Semoga 5 bintang juga untuk TVET kita yang menghasilkan industri yang bagus dan juga pemain industri yang berkualiti untuk negara. Kita jumpa lagi dalam Baru Masuk Saya Fitri Yahya untuk anda. Assalamualaikum.